Imbasan kisah di Wadi Dauka, contoh habitat yang menghasilkan kemian terbaik di dunia, kekal bersama tradisinya. Setelah dituai, ia dibiarkan selama 3 bulan untuk matang sebelum dipasarkan. Dan antara pokok dan penoriknya ada kaitan yang lain, berhubung melalui mentera. Di sinilah masyarakatnya pernah menikmati pendapatan lumayan dari hasil kemian selama lebih 5,000 tahun. Saya menuju ke Salalah. Di pasar rempah Salalah, haruman asap kemian amat menyerlah baunya. Harumnya tidak seperti kemian kita yang diambil dari pokok garu. Yang ini cukup wangi. Apabila ia dibakar, mencetuskan ingatan nostalgia masa silam. Kawasan pasar ini pula dipenuhi dengan kedai yang khusus menjual kemian. Bahan-bahan rempah ratus dicampur dengan kemian. Balang yang banyak ini setiap satu mengandungi pelbagai haruman yang berbeza, agak lain dari yang lain. Kita tengok cara orang Arab membakar wangian di rumah menggunakan mangkuk sekecil ini. Cukup mudah ditunjukkan oleh Muhammad Idrus, pemilik kedai ini. Dia mengeluarkan beberapa haruman berbeza untuk dihidu. Cara pembuatannya agak unik. Campuran kemian, rempah dan herba dimasak menjadi produk akhir seperti ini. Disimpan sebelum dibakar. Memang macam bauan berjenama yang dipakai di badan. Ia pembaharuan dari kaedah membakar kemian mentah. Berbeza dengan tradisi di Malaysia. Di dunia Arab, kemian dibakar di masjid dan di rumah sepanjang masa, bukan di waktu kematian saja. Zaman berlalu dan Oman kini berbangga dengan Amwash, antara jenama produk minyak wangi tempatan berkualiti tinggi dan termahal di dunia. Bahan utama ialah kemian yang dicampurkan dengan rempah ratus dan herba bagi menghasilkan pelbagai haruman. Pembuatan minyak wangi moden hari ini terasas di Timur Tengah sewaktu zaman kerajaan Islam Abbasiyah. 1000 tahun lalu, apabila Jabir Hayyan memperkenalkan kaedah penyulingan menghasilkan pati minyak wangi. Dan hari ini, kaedah penyulingan secara tradisional itu masih dipraktikkan di Kanash, India. Ramuan rempah ratus dan herba dicampur dalam takungan tembaga ini. Air kemudian dicampur di dalam takungan. Cara menjadikan takungan ini kedap udara masih menggunakan kaedah tradisi tanah liat. Saluran paip tidak diperbuat daripada logam. Masih mengekalkan tradisi menggunakan buluh yang dibalut dengan tali guni. Ada rahsia di sebaliknya. Kaedah tradisional ini lebih murah. Bahan bakar menggunakan kayu lebih jimat untuk merebus bahan rempah ratus untuk tempoh yang panjang. Kisah lanjut akan dipaparkan dalam episod di India nanti. Pandangan ini jangan salah sangka, bukan di Malaysia. Saya masih di daerah Padang Pasir Oman, di pinggir bandar Salalah. Inilah satu-satunya kawasan gurun yang menikmati cuaca tropika. Tak ubah suasana kampung seperti kita. Di sinilah sempadan gurun dan cuaca tropika bertemu. Lebih luar biasa melihat sumber airnya yang melimpah ruah. Walaupun hanya 40 km dari Dauka yang kering kontang, di sini bagaikan langit dan bumi. Cuacanya jauh berbeza dengan kedudukan yang di pinggir laut. Air ini bukannya datang daripada sungai, tetapi dari rangkaian sumber air bawah tanahnya yang dipam di kampung ini. Saya datang ke sini kerana dipahamkan terdapat pengusaha makanan tradisional Oman yang nama sajiannya terkenal di seluruh dunia. Assalamualaikum. Betul pun. Inilah kediaman yang mengusaha sajian berempah Oman yang sungguh istimewa, halwa maskat. Pernah dengar tak nama halwa maskat? Anda tahu tak sejarahnya? Kita dah sebut halwa maskat, halwa maskat. Sebenarnya halwa maskat ni berasal daripada Maskat, ibu negeri Oman. Baik, kita pergi kepada bahan-bahan dia. Okey, bahan-bahan dia, bahan pemekat tepung. Tepung ni pemberas dikeringkan dahulu. Lepas tu kita ada bahan yang paling mahal, za'faron ataupun kita panggil saffron. Kemudian gula putih, gula merah, biji bijan,
serbuk ketumbar, biji jagus, sama juga biji jagus dicincang kasar, almond flat ataupun badam dihiris halus. Kemudian ini badam juga dipotong cang ataupun dicang-cang. Ini yang agak istimewa. Badam ni cuma terdapat di Oman sahaja. Dia agak panjang kalau dibandingkan dengan badam yang berasal daripada Syria ataupun berasal daripada Iran. Jadi kita pergi tengok cara dia orang masak. Inilah rutin harian di sini. Memasak halwa untuk tempahan khas, majlis kenduri dan upacara keramaian. Ia disediakan dalam beberapa resipi yang berbeza rasa dan warnanya. Ini yang sudah hampir masak dan warnanya agak kehitaman kerana resipi ini ditambah gula merah. Kalau kita tengok ia ni, dia punya warna agak-agak hitam sikit, lebih kurang macam dodol. Dia ambil masa lebih kurang dalam 3 jam nak buat yang ni. Tapi yang saya nak tunjuk kepada anda, dia nak buat warna keemasan, kuning keemasan yang dipanggil halwa maskat yang sebenar di sebelah sana. Mula-mula dia masuk minyak sapi dulu. Minyak sapi dia rebus lebih kurang dalam 5 liter air. Kemudian baru masukkan gula. Gula lebih kurang dalam 15 kilo gula dikacau hingga cair. Dia nak buat dia lebih kurang 2 jam setengah proses nak mengacau halwa maskat ni. Inilah tuan punya perusahaan ini, Muhammad Syakir, yang telah mewarisi resipi sajian ini dari ibunya yang berasal daripada Muscat. Yang paling istimewa kalau kita buat dodol kat Malaysia, biasanya kita menggunakan kawah yang besar yang tebal. Tapi yang ni dia gunakan kawah tembaga. Cuma tengok ni, tembaga ni agak keras, agak tebal, supaya halwa maskat ni tak mudah hangus, tak mudah dia pahit. Sebab itu dia guna tembaga. Tapi dengan syaratnya sekena selalu mengacau. Nak tengok dapurnya, tersembunyi di belakang ini. Struktur dibina dapur sebegini lebih kelihatan kemas dan bersih. Dan suhunya sesuai adalah 120 darjah Celsius. Waktu telah tiba mencampurkan air ke dalam tepung beras dan dimasuk ke dalam takungan. Ramuan ini akan dikacau selama 2 jam lagi sebelum ia benar-benar pekat. Dikatakan perbuatan halwa maskat mesti menggunakan kawah tembaga. Kalau guna kawah yang lain tak menjadi. Ini dah waktu kalut. Ramuan dikacau dengan cepat untuk menghidarkan hangin. Bahan-bahan lain mula ditabur. Mula-mula bijan, diikuti dengan serbuk ketumbar. Kemudian gajus. Gajus dimasukkan sekali waktu ini dan nanti di waktu hampir masak. Dan ini almond. Waktu ini ramuan dikacau dengan kuat kerana kepekatan semakin meningkat. Dan inilah waktu memasuk saffron ke dalam ramuan. Tengok apa akan jadi. Tu dia, warna berubah bersinar keemasan. Dan gajus dimasukkan sekali lagi untuk mengakhiri proses ini. Dan setelah 2 jam setengah yang berlalu, halwa siap dimasak. Ia diambil menggunakan baldi plastik yang disapu minyak sapi supaya tidak melekat. Dan inilah hasilnya. Halwa asli Muscat, halwa maskat. Excellent. Resipi pertama tadi yang menggunakan gula merah telah siap dihias, bersinar-sinar. Ni dia lah halwa maskat dah pun siap. Yang ni seberat 1 kilo, harganya lebih kurang RM50. Kalau yang ni agak kecil sedikit, harga dia cuma RM10.
Yang ni yang paling istimewa untuk nak menerima menantu, nak kahwin sebagainya. Harga dia dah dihias cantik, RM200 sahaja.